saya ucap tahniah lah pada penganjur program. Cuma saya agak confuse lah dia anjur bawah siapa sebenarnya. Jadi sebenarnya Ustaz, kami ni asalnya idea kami ni nak tengok mahasiswa bersatu. So idea ni dia bercampur lah, BKA ada, Nizam Islam ada, Usuluddin ada. So dia mahasiswa lah daripada mahasiswa ni dia. okey. Kerja bagus, okey. Cuma bila tidak ada formality, dia jadi macam bawah tanah. Dia jadi macam kerja bawah tanah tau. Kita panggil macam datang haram lah. Masih mudah. So jadi dia bila dah macam tadi lah, kita manusia ni tambah orang Melayu dia suka chop kan. Dia suka chop kan. Bila tak rasmi ataupun tidak ada organizer, well organizer, so dia akan dicop sebagai tak sah, dan dia agak sebagai bawah tanah, underground. Jadi saya dia bagus. Cuma nak ingat lain kali next time Buya nampak agak formal lah, formality. Tak apa, memang kita santai tak masalah. Cuma biar organize dia, well organized. Maknanya bawah siapa, ajaran siapa, kalau kata kelab ke apa semua, biar terus. Jadi tidak dianggap sebagai benda negatif. Sebab kita bukan zaman Nabi muda dakwah, dia duduk sesenyap. Itu jadi isma lah, isma mula-mula tubuh macam tu. Dia siri itu tanzim, wa'ani itu dakwah. Jadi dia nak supaya tu senyap. Saya kata zaman Nabi okey lah macam tu. Nabi ajak Abu Bakar sesenyap sorang-sorang, tu zaman baru keliling jahiliah. Sekarang ni kita duduk di Kuisas. Duduk di Kuala Islam, semua saya rasa 100% Islam. Bala-bala pun Islam semua. Jadi tak perlu kita rasa nak suruh-suruh. Okey, maknanya kita well organized itu. Yang kedua ialah supaya topik tu agak jelas. Memang mungkin saya nampak tadi pembentang kita yang berminat dengan John Locke dan sebagainya. Tak ada masalah, maknanya saya pun orang bahasa pos. Saya pun kadang saya upset dengan seseorang tokoh. Tapi macam kata Khawat itu tadi, kenapa kita perlu wujudkan istilah Islam liberal? Okey, secara ringkas saya kata masa depan. Dia bahasa mudahnya, musuh Islam dia akan menjinak masuk dalam umat Islam dengan pemikiran. Macam kita kata tadi, memang kita tahu dalam Islam ni dia open. Hatta dalam bab ibadat, dalam bab ibadat sendiri pun ada mazhab yang baca bismillah, ada mazhab tak baca bismillah dalam Fatihah, ya. Ada yang angkat takbir, ada yang tak angkat takbir tangan pun ada. So kalau dalam perkara yang begitu asas dalam bab agama pun ada khilaf dalam fiqh, maka menunjukkan bahawa memang itu satu sunnah fitrah manusia, dia ada berbalak. Satu. Cuma ada furuk, kita apa nama tadi, asisten fungsi ke asisten dua bentang ni dua. Okey, istilah furuk dengan usul ni pun satu benda yang jadi isu. Setakat mana furuk, setakat mana usul. Okey, macam kita tadi bab kunut, bab baca bismillah, bab wirid, bab talqin, bab mungkin pada orang yang pro Asy'ariyah dia kata tu just furuk, dia kecil kan. Tapi orang yang kata salafi tadi dia besar. Kalau buat talqin dia jadi bid'ah, sesat macam maka. So jadi dia pada dia je usul. Pada Asy'ariyah dan sebagainya yang tasawuf sufi itu dia sepuluh. Nak baca pun tak apa, tak baca pun tak apa. Jadi tak situ pun dah jadi kita panggil bercanggah. Sampai definisi pun jadi bercanggah. Itu. Jadi tak apa, sekarang ni zaman multimedia, semua ada tab, semua ada, boleh tembak kau jauh kan. Boleh tembak kau jauh kan. Tak seronok tembak jauh macam perang raya orang kampung kan. Perang raya kan. Tembak, tak tahu siapa tembak, seronok tembak orang. Jadi dia seronok macam tu. Dia tak bersemuka. Jadi ini pun satu isu. Yang ketiga saya nak kata tadi, bila musuh Islam dia masuk, dia bawa istilah macam-macam. Macam liberal ni, mungkin akhwat tadi, sebenarnya macam di Malaysia tak wujud istilah liberal. Di Indonesia wujud, yes, dah ada gerakan yang begitu berani liberal. Tapi di Malaysia mungkin tak ada. Tetapi dia bawa dalam bentuk lain. Sebab tu kita faham, kalau kata tadi sahabat itu tadi cerita pasal John Locke, saya suka sentuh pasal Freemason. Okay? Freemason dia akan bawa satu istilah musawah, sama. Musawah. Yang kedua panggil hurriyah, bebas.
Sebab tu saya ni bukanlah kata saya duduk dalam sudin tak lama, lebih kurang 23 tahun ni sudin. Jadi bila timbul satu benda tu, satu benda je dia ada database dia connect. Tahu connect, maknanya kita dapat ni virus. Virus. Bila sebut satu istilah, satu fahaman dia mari ni virus. Macam kita kecil-kecil dulu, sebelum kena cacar dulu kita ada cucuk, ada cacar. Pasal apa dia masuk tu? Dia tu masuk dipanggil imunisasi. Maknanya kuman yang dah lemah dimasuk dalam badan kita supaya antibody badan kita dapat detect. Ni cacar, ini polio. So once bila you dah dewasa sebagainya, datang kuman tu masuk badan kita, antibody kita dah detect. Gitu. Jadi macam tu saya dengan macam-macam pemikiran pasal masuk jondok semua diikat sebagainya. Jadi bila sebut satu benda je kita dapat dapat detect. Bila sebut kebebasan, dia sebutkan apa nama tidak terikat dengan sesuatu nilai sebagainya, kita dah dapat detect. So jauh kita tengok dulu masa zaman Pak Lau Islah Authority tu, setengah orang sokong, saya kata bagus tak bagus, tapi pengujudan Islam itu pun pada saya dah tak betul. Kita dia kata Islam liberal, sebenarnya Islam tu dah ada cara liberal dalam Islam. Macam kita kata la ikrah fi din, kita tak paksa orang masuk Islam pun. Tapi dalam masuk Islam, kena ikut macam you lah, student tak masuk kolej, kita tak paksa masuk kolej. Tapi bila dah masuk, kena ikut undang lah. Mesti dah bayar yuran, mesti dah tak kelas. Siapa-siapa sekarang bebas, memanglah kita tak paksa you masuk. Tapi once you masuk, you kena ikut undang lah, itu dasar. Tapi hari ni, ayat-ayat itu diinterpretkan dalam penggunaan yang salah. Ini yang jadi isu. Macam kita kata tadi, Islam liberal ni, isu liberal ni bukan tahun beratus tahun sebenarnya dibawa dipejang ke barat. Memang wajar dipejang ke barat. Sekular pejang ke barat memang wajar. Macam perbetulan kita tadi, memang saintis ni kalau nak buat satu kajian research dibakar, bukan setakat barang tu dibakar dengan dia saya dibakar dengan mamak-mamak. Ya. Bukan setakat itu saja. Siapa yang buka Bible dengan Bible dibakar sekali. Sebab tu sebenarnya Bible yang dikatakan hari ni bahasa asal dikatakan bahasa Latin. Hanya orang yang ada authority saja boleh baca. So orang-orang yang datang church tu, dia tak tahu baca. Dengar je Tok Padri baca dengan bahasa Latin. Bayangkan bahasa speaker, dengar orang baca bahasa Jawa. Itu kawan Jawa. Nganga je dah. Tapi ya, amin. Angguk je itu. Jadi itu umpama. Sampaikan dalam bab agama pasal apa? Ditutup begitu lah pun sebab ada penyelewengan yang jelas dalam Bible. Okey, memang pada saya cukup sesuai gerakan feminism, gerakan liberalism, sekular memang berlaku di Eropah, memang wajar. Sebab Kristian dengan diketahui lepas tadi memang berlaku kezaliman yang begitu nyata beratus tahun, bukan sehari dua. Memang begitu berlaku. So kumpulan-kumpulan ni gerakan feminism ini contoh, antara gerakan liberal, feminism. Wanita dianggap sebagai jemaah setan dalam Kristian. Dalam Kristian, dalam Islam tak begitu. Ya, Islam sebut nama-nama lirijal nasibun mimma iktasabu walin nisa nasibun mimma iktasab. Mana orang lelaki kalau usaha ada dia punya bahagian, perempuan kalau usaha dia ada bahagian dia. Mana begitu. Dalam harta faraid Islam dia bagi, cuma tazkirah kita buat dia semacam sistem Islam di protes tentang faraid sebagai panjang cerita tu. Dia kata kita perlu sama, dulu ialah perempuan dulu tak kerja, sekarang perempuan ada di masyarakat mesti. Dia tengok sudut-sudut, dia tak tengok sudut bahawa bukan hak faraid saja perlu bincang, macam mana tanggungjawab sebagai seorang lelaki. Saya sebagai seorang lelaki dapat kata mungkin banyak kalau orang tua saya meninggal, tapi saya perlu jaga anak saya, perlu jaga isteri saya, adik-adik saya kalau tak kerja, saya kena bela. Kalau perempuan dia dapat setengah ke suku, 100% dia punya. Dia tak perlu bela suami, dia tak perlu bela anak, dia ada suami perlu bela anak. Jadi itu maknanya kecelaruan indah ini yang berlaku. Ini yang barat nak. Ini yang barat nak. Kecelaruan minda orang Islam. Bila orang Islam ragu-ragu tentang syariat Islam. Bila orang Islam menganggap bahawa orang luar lebih baik daripada pendukung Nabi Muhammad syariat. Ini juga. Maka dibawa sesudah macam kebebasan, apa
nama sama rata, wasatiyah. Kalau cakap ni orang marah bila sebut politik. Tapi kenapa perlu buat satu istilah lain? Islam dah memang sederhana. Tak mana tak sederhana Islam apa? Kalau kita perlu Islam sederhana, tak perlu wujud satu istilah lain. Bila kita wujud satu istilah lain, kita menjuzukkan agama. Kita menjuzukkan agama tu. Macam kita kata Islam hadari. Kita ambil sudut hadari je Islam. Sedangkan Islam ada tamadunnya, ada perbankannya, ada ekonominya, ada politiknya, ada sistem takbiran, semua cukup. Sebab tu kita pekoh yang kita mengaji berpuluh-puluh jilid. Tapi itulah tadi, punca masalah semua ni sebut. Bila kita meletakkan bahawa agama tu ambil satu juzuk je, maka kita mencari-cari cara lain kononnya untuk perpaduan, konon untuk sama rata, konon untuk tamadun sebagainya. Sebenarnya dalam Islam sendiri dah ada cara. So once bila kita cari benda lain, okay, saya sendiri akui saya berfalsafah, tapi dalam Usuluddin di Azhar dia letak akidah berfalsafah. Sebelum you pergi falsafah, you kena akidah dulu. Kena bancuh dulu kepala dengan akidah, baru you masuk falsafah. Jadi kita ambil, tak salah menukilkan pandangan-pandangan barat. Sebab dia benda tu yang ada related. Jadi Islam ni ambil falsafah, dia buat masuk, dia tak ambil terima cedok serta-merta. Mantik masuk ke Islam tak terima serta-merta. Kita ambil, kita bancuh dulu. Tengok tak betul apa, tak betul apa. Itu kata Islam, falsafah Islam, mantik Islami, ekonomi syariah Islam. Tak ada masalah. Bukan kata motor Jepun kita tak boleh naik, tapi buat. Tak boleh naik. Jenuh nak cari orang Melayu buat motor. Apa satu masalah. Gula robot kok jual, tak boleh makan. Jadi dari segi kebebasan kita tu, sebenarnya itu kita kena faham sebagai seorang yang duduk dalam kuisah sebagai orang, kita kena di balik segala pemikiran perancangan ni Yahudi. Sebab tu kalau buka balik, pusing Darwin, pusing Yahudi. Machiavelli, pusing jumpa Yahudi. Stalin, Lenin, pusing jumpa belakang dia Yahudi. Mustafa Kemal tu yang berjaya menjatuhkan apa nama Osmaniyah Turki, pusing belakang ni bapak dia Yahudi. So jadi pusing kita jumpa belakang ni siapa? Mastermind dia. Yahudi ni pandai. Tuhan bagi dia orang ni Allahu Akbar. Otak dia orang ni cerdik. Dia orang ni mana belajar cara cerdik daripada nampak kot. Betul. Kita tak belajar. Dah besar baru minum susu kan. Konon nak tendin ada lagi cerdik. Konon. Sebenarnya dia orang dah memang belajar daripada kecil lagi untuk dia cerdik. Memang Tuhan bagi kelebihan orang macam tu. Tapi ialah sebenarnya satu-satu cara untuk melawan dengan Quran, dengan tafsir, dengan hadis, syariat. Tapi sayangnya bila orang Islam sendiri tak berminat, tak berminat dengan pengajian Islam sebenarnya, kita ambil juzuk. Macam kita di surau, di masjid, habis tinggi pun haji lah. Sebab haji tu kira alim kabir lah. Kira dah khatam bak haji ni kira alim kabir lah. Bila kita sentuh bak ni tak sajalah pergi bak hudud dia dah lah. Dah pun pas hitam tu dah. Bukan pas hitam tu. Dia dah lebih pada polemik politik. Itu yang jadi biar putih sebab ni orang pas. Ni tegas sokok UMNO. Tak kepiah macam Sarai ni tak tahu. UMNO. Jadi dia dah jadi macam tu. Pasal apa jadi macam tu? Sebab kita malas berfikir. Satu kelemahan bangsa Melayu ni, dia malas berfikir. Sebab tu budak Melayu matematik out. Science out. Bahasa Inggeris C. Pasal apa? Kita malas. Kan kata kita tak boleh buat, tapi kita tak nak usaha lebih sikit. Berfikir lebih sikit. Kita cuba fikir senang. Apa tu teruk kalau mengaji pun ambil usul pun ambil pokok senang dulu. So kita cabar hasil diri kita. Challenge yourself. Tambahkan ini. Saya rasa benda ni bagus. Tambah lagi supaya kembang lagi. Tapi lebih pada formal. Cuma kita nak bahawa dia jelas manhaj kita. Dia bahasa mudahnya luar pada Islam tu tak betul berlaku. Dia luar pada konteks Islam tu. Tak kira dah nama dia liberal ke, nama dia komunis ke,
kapitalis. Memang ada positif. Dia punya macam sistem Islam, dia bawa kita nakkan perjuang ke hak wanita. Bagus satu sudut. Dia tibai maka masyarakat betul, bangsa syariah memang ada masalah. Tetapi saya kata tadi, kita buat benda ni. Saya ambil contoh main badminton lah. Main badminton ni, seseorang itu dia bukan setakat kuat smash, tapi biarlah smash dia masuk. Faham? Main, kadang kita nak pukul kuat sangat, out. Sinci je out, habis. Ataupun tak kuat, tak lepas net pun tak boleh juga. Itu maksudnya. Maknanya kadang-kadang kita berjuang keras sangat, terlajak. Tak berjuang langsung, tak lepas net. Jadi dia cantik dalam kerangka ilmu yang betul-betul disiplin dia kemas. Sebab tu saya galakkan, jangan baca just pandangan orang. Pergi ke intipati, kita ulama ulama Quran, tafsir, hadis. Sekarang ni zaman internet tu, kita dah makin malas tu kata kita dah makin malas. Betul Ustaz? Ujung jadi betul, saya tak ngerti. Tapi rajin-rajinlah sikit, buka kitab besar sikit, apa nama, jangan nukil berapa orang. Bila nukil berapa orang, kita just ambil dia punya pandangan. Tak salah kita ambil Zakir Naik tadi, tak salah ambil Yusuf Qadhawi, Sambanah, tak salah. Tapi jangan kita just macam semut. Tahu semut? Semut ni dia pergi kutip pok nyamuk lah, biji beras lah, berkurang sarang. Pergi kutip, kurang sarang. Kutip, kurang sarang. Lapor makan. Itu semut. Yang paling malas dah berlapor, dia buat sarang. Tunggu je orang datang. Tunggu nyamuk datang, lalat datang, ngam. Tu kita punya student ni tu kan. Tunggu lecturer bagi je. Lecturer cakap apa dengan ni? Telat. Dan satu lagi ambil je, copy paste daripada internet, masuk dalam assignment. Siap. Itu bukan seorang academician. Academician ni dia macam lebah daripada nektar bunga-bunga kan, kutip sana sikit. Kau tahu nak dapat satu milimeter madu berapa ratus kuntung bunga dia pergi kutip. Kalau you jadi lebah, you tak buat kerja. Kalau bagi you kesan 1-2 hari buat kerja je lebah, angkat tangan. Dia lebah tak angkat tangan. Jadi lebah tadi dengan susah payah untuk dapat nektar kalau kita makan tak ada apa hasil. Tapi lebah tadi proses dalam perut dia boleh keluar syifa sebagai benda baru yang boleh manfaat pada orang. Itu satu sikap orang ni. Jadi Nabi sebut dalam satu hadis, ilmu dengan manusia dia banyak untuk macam tanah dengan air. Ada tanah dia takung dia aja. Takung dia aja. Maknanya orang tanam padi. Kalau lihat takung, tanah tu tak basah. Tanah tu tak ada apa, dia cuma menakung air, maka orang boleh tanam padi. Ada tanah yang macam pasir. Jauh dari mana pun. Tak apa itu pun. Ada tanah yang langsung tak tendak payung, dia lalu gitu. So Nabi sebut begitu umpama manusia. Ada orang yang ilmu dapat, dia boleh manfaat pada orang dia. Ada dia tolong mengukir dia. Orang kata sini, orang ni kata sini. Jadi yang ni ambil apa tahu ni tembok orang ni, ambil cakap orang ni tembok orang ni. Satu benda yang semangat. Tu kata tadi dengan sebab EQ, SQ tadi dengan ekstrim sebagainya, tamu isu Wahabi tak Wahabi pun 2-3 hari ni Habib tak Habib ni satu benda yang cukup panas seminggu dua ni. Kita tengok cium kaki tak cium kaki, ada SMS forward kat saya pun ada macam mana ustaz. Dia tanya saya macam mana ustaz? Takkan saya lebih katuk kepada orang tu. Saya tanya hukum tanya. Jangan tanya. Jadi sebenarnya benda itu dah lama berlaku tapi tak jadi kalut sebab hidup diam. Macam tasawuf tarikat dia hidup diam. Golongan-golongan ni hidup diam. Syiah dia. Tapi bila dah ada Facebook masing-masing, ada apa nama, Twitter, dia cepat.
dia cepat ke Singapura. Bila dia cepat Singapura, orang yang baru tengok pedang yang pakai. Jadi itu lah macam orang baru nak dengar hujud. Dia baru sembahyang tak belajar lagi. Dia dengar hujud. So dia dah pergi tanggapan dia. Jadi back ke tadi liberal sebenarnya bukan liberal tadi. Dan di Malaysia secara khusus saya tak nampak dia pun nama liberal. Dia pun nama macam dia selindu dia atas nama-nama lain, NGOs. Saya bercontoh Yahudi lah. Yahudi dia tak tahu Malaysia Yahudi dah wujud lama. Tak tahu. Kena dengar Lions Club? Lions Club nak dengar? Dulu zaman orang mungkin tak boleh dengar lah. Zaman saya dulu kalau kat bus stop tu ada tu deh gambar pada singa tu ada L. Tu Lions Club. Lions Club dia Yahudi. Yahudi. Rotary Club. Tak beritahu kami Yahudi tak, dia tak beritahu. Jadi kalau dia beritahu kami Yahudi macam itu, kriket Yahudi mari ke KL lah. Kriket Israel, kriket je pun namanya kriket je Malaysia. Tunjuk perasaan. Sampai berapa ramai pula UM kena buang. Sama tu saya bawa balik mesti. Weh pun. Di UM ni dia anggap sebagai pusat mangkang ni berkata lah. Tak ada orang mangkang pun. Dah dicop tu kata mudah lah cop. Bila bangkang ni, bangkang. Bila tentu ni, bangkang. Tapi bila mari dalam Rotary Club, Lions Club, orang terima lah. Bagus, oh ni hadiah daripada Lions Club, kita terima. Kriket tadi marah tu ya. Tapi katuk pada Yahudi. Tapi Lions Club, Rotary Club, dah terima. Yahudi ni apa ni? Dia mari dalam bentuk yang orang tak pasal. Dia mari dengan slogan yang cukup cantik. Pasal wanita, memperjuangkan martabat wanita. Bagus. Tapi tak mana patut berjuang. Ni wanita bersalin ni, hospital berapa ramai doktor perempuan ni. Itu adalah golongan wanita yang tak nak sebut dari mana-mana, panggil saya ceramah. Saya ceramah seronok lah kata. Sejam setengah saya hari. Tahun mata hidup sendiri. Tak panggil lah. tak panggil dah, tak apa. Saya bukan nak lemah lah. Saya cakap boleh. Wanita tu cakap itu bukan salah berjuang. Tapi kan, saya kata tadi macam ni tadi. Dia kata berjuang. Tak semeh kuat. Tahu. Geram sangat. Tapi saya bermain. Indonesia ni. Yang Thailand tu pun. Racanok. Geram sangat. Bodoh depan net. Semai-semai sanggup kan. Geram sangat nak bagi tajam tu kan. Itu dia. Kehidupan kita gitu. Kadang kita terlampau geram sangat. Marah sangat kadang kita terajam. Sebab tu kok mana pun cool and safe. Itu yang patut kita ada lagi. Timbang dengan neraca buku yang bincang kita tu ada tak hujah pada Mesir hukum syarah tu. Sama ni ada tu. Yang tarikat cakap tak, bukan tak bagi fasidah aku kata. Tapi kalau daripada pagi sampai petang macam mana siapa fasidah kan. Mana tafsir Quran ni mana? Hati saya tu yang tu tarikat. Ustaz tak kawan tarikat tak tahu. Aku tu kan tahu isi je. Isi tarikat apa tak ada abang ni kan. Tapi bila pergi halaqah tarikat dia orang ni baca Quran, syarah tafsir, guru hurai hadis. Ya, itu tahlil baru, burdah baru, qasidah okeylah. Qasidah ni ujung-ujungnya. Macam nak makan nasi tu kan, adalah tapai, ada cuci mulut. Okeylah. Ni cerita pasal perjuangan orang Islam tak ada, cerita pasal wuduk tak ada, cerita pasal liberal tak ada, cerita qasidah itu bentang. Pun tak boleh. Aneh. Kita kata tak boleh. Cerita pergi Uli masjid bawa rayuk. InsyaAllah kita baiki iman je. Ya, tak boleh. Masa tu tahun-tahun Anwar Ibrahim nak terajang daripada Bandung. Tahun 98 saya di KL tu. Kita duduk berbumbang tu. Share, yang penting iman je. Aku rasa kurang lampang dapat itu. Satu ingat Nabi juga buat wahnya tu lah. Bawa je perayuk dulu gini. Tak salah, betul ajak pergi semayang tu bagus. Tapi bukan itu saja. Saya kata bila you ambil je one part dalam Islam ni, mana you telah menjusuk ke Islam dan jadi you tinggalkan. Itu sahaja.
Itu salah. Setengah orang dia tanpa opsi pasal ekonomi Islam. Ekonomi Islam dia sembang, lain tak cerita. Tak betul. Orang-orang cerita pasal politik je. Langsung tak cerita pasal lain ekonomi pun tak betul juga. Jadi kita kena seimbang. Semua sudut dia. Hari ni memang kita rasa maklumat di ujung jadi betul. Tapi sebenarnya cabaran ni lagi kuat pada orang ni. Orang tu mana ada, dia beri-beri. Tak ada. Nah, aku sangat macam kata tadi tu, Syiah, Zila, Abira, tutup dah buku. Tapi hari ni dia tak mari nama liberal. Dia tak mari aku Yahudi dah. Tapi dia mari dalam bentuk macam-macam. Jadi kita tadi mari pegang anjing, buat filem apa, Sepet, Gubra. Semua tu dia punya asal. Apa di ujung cerita tu? Kita pasal tak? Tengok cerita Gubra. Apa di ujung cerita Gubra? Pasal tak? Cakap orang putih saya tak faham. Matan ni tak ingat lah. Mafhum ni ingat lah. Dia kata sumber cahaya banyak. Sumber cahaya banyak. Ada lampu macam-macam lampu. Tapi cahaya tetap sama. Faham? Dia akhir cerita tu. Orang yang tak perasan, betul lah. Lampu semua macam-macam tapi cahaya tetap sama. Ya ke cahaya tetap sama? Lampu Kalimantan dengan lampu lilin sama ke cahaya? Cuma saya nak bagi. Dia nak masukkan dia apa? Semua agama dia nak pergi untuk pluralisme. Dia kata akan semua demi atas nama perpaduan. Dia kata Islam, kita akan maintain keislaman kita. Tetapi dalam masa ada dua masa. Dalam masa sama ada perpaduan. Even you kafir Islam sekalipun, Islam tak suruh katuk kepada kafir, tak suruh pasal tak. Even perang sekalipun. Nampak Islam punya bebas. Tengah perang sekalipun, Sayyidina Ali tengah perang ni, nak katuk kepada orang kafir tu, jatuh pedang orang kafir. Ya? Bila nak katuk, orang kafir tu tak ada pedang, dia ludah muka Ali. Tuih, dia ludah muka Sayyidina Ali. So dia nak katuk lah, tak edit, tetap ni pedang. Orang kafir kata, kenapa tak katuk? Tadi aku perang kau kena orang tak pedang. Ni aku nak katuk kau pasal kau ludah aku, bukan kena orang tak pedang. Bagi pedang, lawan balik. Nampak? Mana ada satu ideologi, hang buat mari satu ideologi mana pun seadil itu. Dalam mahkamah zaman Sayyidina Ali jadi khalifah, Juraish, Kadi Juraish masa tu Empire Islam cukup hebat. Juraish jadi qadi di Madinah. Sorry, bukan Juraish, apa? Suraish, bukan Juraish. Juraish tu satu kes. Kes dia baju apa nama? Baju perang Sayyidina Ali ni bukan pasal rega mahal sangat. Pasal Rasulullah bagi. So Ali sayang sangat baju tu. Orang yang curi tu Yahudi. Anak Ali dia nampak, Hasan Hussein nampak. Jadi bawa pergi mahkamah. Kata Qadi Suraish, apa bukti baju tu Sayyidina Ali hantar yang punya? Amir-amir ni. Padahal Qadi tu kenal baju tu Ali yang punya. Pakai selalu. Tapi tak boleh guna atas nama kroni, backup khalifah pula tu. Lawan dengan Yahudi. Yahudi ni orang miskin biasa je. Sudah-sudahnya tak ada bukti. Baju tu Ali punya. Sudah menang Yahudi dalam mahkamah Islam. Antara pergi cari dan bunyi hari ni yang ada macam tu. Kata yang kata bawa liberal pergi cari. Pergi ke England. Kalau di England tu, yang kata pejuang ke liberal di England tu, gereja apa ada 3 level. Tu Kristian tu. Kalau dia petikai ke Islam ni mana mazhab, sebelum dia tembak itu tembak dia dulu. Hari ni umat Islam ni, satu ulama Islam Syekh Umar Qutb kata Islam ni letak fi qabsil muttaham. Islam ni dianggap sebagai orang dituduh. Kita tak pernah menyerah, tu masalah itu. Kita duk defend je. Main badminton duk defend je kalah. Main bola main defend je kalah kita. Kena serang. kena serang. Hari ni kita terlampau banyak defend, kita tak menyerang. Di Eropah tu, gereja Kristian ada 3 level paling tidak. Pertama untuk orang putih. If you are white, you always right. Punya bahasa. If you are black, you can go back. Orang hitam dia kena negro, kau negro ke apa ke, gereja ada lain. Padri lain, buku lain. Sendiri bikin. If you are brown macam kita lah kata lagi,
Katalah dia buat dan Melayu kata-kata untuk Kristian kat sana ke. Nepal ke. If you are brown, you can go around. Tak layak masuk church. Dia yang nak sembang pasal lepas dia sendiri pun ada Islam tak ada masalah. You Hanafi ke Hanbali dia tak ada mazhab, dia semayang tak ada masalah. Kata masjid. Memang ada masjid Cina baru buat kat Ipoh lah. Tapi tak ada Melayu tak ada semayang lah. Kita masuk masjid kita dia semayang, masuk masjid India dia semayang tak ada masalah. Nanti pi dia ada khutbah tu dengar lah. Ya, alhamdulillah dah kita faham. Lain orang-orang nanti pi lah semayang tak ada masalah. Itu. So, mana dia lebih terbuka, lebih liberal daripada Islam sebenarnya. Sangat terbuka Islam. Tapi dibawa ke sesuatu untuk bagi kacau bidang. Bagi orang Islam dia pun confused dengan agama. So, jadi dia buat dah nak. Saya ni kalau pergi cakap lebih suku. Saya ucapkan tahniah bukan pada pihak pengunjung daripada duduk saja Facebook sampai 2-3 pagi nak. Jadi duduk macam ni. Kadang saya intai duduk tepi tu bawa datang apa dah duduk sembang atas tu wifi kuat kat situ. Kadang sampai 1 pagi duduk seorang-seorang tak takut sikit hantu dah tu. Jadi alhamdulillah satu usaha yang baik. Cuma saya minta supaya lebih tersusun organisasi siapa bentang, siapa soalan supaya nampak tidak haram. Itu saja. Saya tidak mau dicop. Ustaz, tadi aku dengar ada orang ceramah haram tu tadi. Tak dengar yang tu. Kita dah duduk hari dia orang muda tohmah banyak. Kita lagi nak letakkan diri kita dalam tomahan begitu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sudah besar ini dapat rahmat Allah Taala. Assalamualaikum.